peserta yang bersama dengan kita pada pagi ni. Yang mana program kita pada hari ini ialah program bersempena dengan Bulan Kemerdekaan ya. Kerjasama Perpustakaan Tengku Anis UiTM Cawangan Kelantan bersama dengan UHE UiTM Cawangan Pahang. Okey, bersama-sama dengan kita pada pagi ni Al-Fadhil Ustaz Abdul Muttalib bin Jamil, iaitu kita punya penolong pendaftar kanan UHE UiTM Cawangan Pahang. So hari ni Ustaz akan sedikit sebanyak berkongsi bersama dengan kita semua berkaitan dengan aspek merdeka. Okey, merdeka dunia, merdeka akhirat tajuk kita pada hari ni ya Ustaz. Okey, jadi Ustaz akan berkongsikan bersama dengan kita di manakah peranan kita, tanggungjawab kita, merdeka dunia, merdeka akhirat bagaimana dan sebagainya. So saya sebelum kita mulakan, saya buka majlis kita dengan kitab Al-Fatihah. Amin, amin. So jadi saya serahkan program kita pada hari ini kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Muttalib untuk teruskanlah bersama-sama dengan kita sehingga jam 10 pagi nanti. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kita punya pengurusi ataupun moderator kita pada pagi ini, Puan Nur Fitriah binti Mak Seman, sahabat saya tu kat Jengka tu. Hebat orangnya. Macam-macam program dirancang ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beruntung Kongsian. UiTM Kelantan dapat Puan Fitriah ni. Seterusnya Puan Alina binti Husin, Timbalan Ketua Pustakawan. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan yang bersama dengan program pada pagi ini. Mungkin daripada kampus lain pun ada juga rasanya. Betul, betul Ustaz. Sebab nampak ada Korporat Negeri Sembilan. Apa ni, mudah-mudahan pada pagi ini anda semua di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertamanya terima kasih banyak-banyak kepada Perpustakaan Tengku Anis UiTM Cawangan Kelantan atas kesudian menjemput saya pada pagi ini untuk dalam program kita nak membicarakan tentang merdeka dunia, merdeka akhirat. Sebelum tu pagi ini kita tujuannya untuk berkongsi sajalah tuan-tuan, sahabat-sahabat semua. Bukanlah untuk mengajar, kita nak berkongsi sahaja. Jadi sekiranya ada tersalah, ada terkurang, mohon tunjuk ajar daripada sahabat-sahabat semua ya. Mungkin ada alim ulama dan yang bersama kita pada pagi ini, mungkin ada sahabat-sahabat yang lebih arif, yang lebih layak daripada saya sebenarnya untuk buat perkongsian ya. Mohon tunjuk ajar, mohon teguran sekiranya ada tersalah. Kita kongsi sama-sama insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Kita telah pun dah masuk dah kepada sambutan kemerdekaan kita yang ke-65. Masuk dia dah 65 tahun sudah kita telah mengecapi nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah tuan-tuan. Kalau kita lihat sambutan kemerdekaan pada tahun ni, rasa tahun ni lah paling meriah tuan-tuan. Dengan abang bomba sadonya. Sebelum ni tak ada. Tahun ni ada, alhamdulillah. Nampak meriah. Nampak meriah, orang pun ramai.
lebih daripada yang mungkin sebab kita menjalani PKP selama 2 tahun. Jadi tahun ni orang masing-masing lepas geram. Begitu juga penganjur, tahun ni dia buat yang terbaik. Selepas 2 tahun tak dapat kita buat secara fizikal. Jadi kita nampak Alhamdulillah sangat meriah tuan-tuan. Sambutan kemerdekaan yang ke-65 kita pada tahun ni. Begitu juga mungkin belum lagi terlewat untuk saya mengucapkan selamat menyambut kemerdekaan. Bagi UiTM kita ada bulan bulan kemerdekaan, sambutan bulan kemerdekaan. Semua kampus ada menjalankan sambutan bulan kemerdekaan sampailah Hari Malaysia. Macam-macam program diatur. Saya rasa mungkin UiTM Kelantan pun ada juga program yang dilaksanakan. Begitu juga di kami di Jengka ni, macam-macam dengan explorers dia, dengan sukan dia macam-macam. Jadi itulah kita nak menzahirkan betapa kita bahagianya, betapa kita bersyukurnya dengan nikmat kemerdekaan yang telah kita kecapi selama 65 tahun tuan-tuan. Begitu juga saya rasa tuan-tuan pun rasa sangat bertuah. Sebab apa? Sebab kita dah 65 tahun merdeka, kita tidak lagi rasa takut nak keluar, berbanding yang kalau kita lihat di luar negara sana, di Syria ke di Palestin, walaupun berada di tanah air sendiri, tapi mereka rasa tidak bebas. Nak keluar pun rasa takut. Nak bersuara pun rasa takut. Berbanding kita pada sekarang ini tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, para sahabat UiTM yang bersama dengan kita pada pagi ini, Alhamdulillah berkenaan dengan tajuk kita pada pagi ini, tuan-tuan, puan-puan, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nakkan sesuatu yang lebih lagi. Yakni di samping kita ada merasai, kita menikmati nikmat kemerdekaan, tapi kita jangan lupa bahawa kita ada dua perjalanan. Pertamanya, sebagaimana kita hidup dekat dunia ini adalah satu persinggahan, yang mana tempat yang hakiki, tempat yang kita nak tuju adalah akhirat. Itulah tempat yang kita akan menetap buat selama-lamanya. Itu yang kita nakkan. Tapi bagaimana untuk kita nak mengecapi kemerdekaan kedua-dua tempat ini tadi tuan-tuan? Kita nakkan apa? Kita nak merdeka kedua tempat ini tadi. Kita nak merdeka di dunia, kita nak merdeka di akhirat. Bagaimana kita nak merdeka di dunia ini menjamin kemerdekaan kita di akhirat nanti? Tuan-tuan. Kalau kita lihat kepada apa yang ditulis oleh Pendeta Agung Zakbar, beliau mengatakan bahawa aspek terpenting di antara keempat-empat aspek di dalam maksud kemerdekaan itu adalah agama. Dia meletakkan aspek utama dalam kemerdekaan itu adalah pertama agama, kedua bangsa, ketiga pendidikan, yang keempat adalah sikap, yakni akhlak, kata Pendeta Zakbar. Aspek utama dalam kemerdekaan dia ada empat. Yang pertama bahasa, yang kedua pendidikan, yang ketiga adalah sikap ataupun akhlak. Agama, bahasa, pendidikan dan akhlak. Ada empat ini tadi aspek utama dalam kemerdekaan. Dan yang paling penting adalah agama. Paling penting aspek utama di dalam kemerdekaan adalah agama. Sebab apa? Sebab agama sahajalah jiwa manusia akan mengecapi kemerdekaan yang sebenar. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana ungkapan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab ketika mengambil kunci Baitul Maqdis daripada Panglima Rom.
Apa kata Sayyidina Umar Al-Khattab? Inna kunna adalla qaumin fa'azzana Allahu bil Islam. Famahma natlubul izzah bil ghairi ma azzana Allahu adzana Allah. Apa kata Sayyidina Umar Al-Khattab kepada panglima tentera Rom ketika tentera Islam dah menawan Baitul Maqdis ini tadi. Lalu apa kata Sayyidina Umar Al-Khattab kepada panglima tentera Rom ni tadi? Sesungguhnya kami dahulu adalah satu kaum yang sangat hina. Sebelum kedatangan Islam, kami adalah satu kaum yang sangat hina. Sangat hina macam mana? Dengan judinya, dengan wanitanya, dengan ribanya, dengan apa lagi? Dengan menyembah berhalanya, dengan macam-macam perkara lagi yang dilaksanakan. Betapa hinanya. Tetapi maka Allah telah memuliakan kami dengan Islam. Apabila datangnya Islam, orang yang telah dihinakan tadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab dengan adanya agama ni tadi. Agama apa? Agama Islam ni tadi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadi insan yang mulia. Arab ini menjadi insan yang mulia ketika itu. Kemudian apa? Maka jika kami mencari kemuliaan selain dari apa yang telah Allah muliakan kami dengan Islam, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kami. Kata Sayyidina Umar, kalaulah orang yang telah dimuliakan ini mencari kemuliaan selain daripada Islam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menimpakan kehinaan ke atas kaum ini. Jadi kat sini menunjukkan bahawa di dalam aspek kemerdekaan ini, perkara utama yang perlu ada adalah aspek agama. Aspek agama ini sangat penting. Justru apa yang perlu dilaksanakan bahawa sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 112, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Bahkan sesiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan mematuhi perintahnya, sedang ia berusaha membaiki amalannya, maka Allah akan beroleh balasan pahalanya di sisi Tuhan. Maka tidak ada rasa kebimbangan dari berlakunya kejadian tidak baik terhadap diri mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Maksud dia bahawa orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan menjamin. Menjamin apa? Menjamin akan kemuliaannya, menjamin akan balasan pahalanya, menjamin akan tidak akan berduka citanya orang ini. Sekiranya apa? Sekiranya ia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sangat penting, tuan-tuan. Jadi kat sini nak menunjukkan bahawa nak memperolehi kemerdekaan di akhirat, tuan-tuan. Kat dunia inilah kita perlu merdekakan diri kita. Kalau tuan-tuan, kalau kita ini tak merdekakan diri kita dekat dunia ini, nanti saya jelaskan dengan apa yang perlu kita merdekakan diri kita kat dunia ini. Maka kita tidak akan dapat merdekakan diri kita di akhirat nanti. Merdeka daripada apa? Merdeka daripada seksaan-seksaan yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan di akhirat nanti. Itu yang ya Allah takut sangat, tuan-tuan. Kalau kata kita tak bermula daripada sekarang ini. Kemudian, erti kemerdekaan yang sebenar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabi bin Amir, ketika mana beliau bertemu dengan panglima tentera Parsi, Rustum, yang bernama Rustum ni tadi. Apa kata Rabi bin Amir? Allahu bata'athana linukhrij min sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah, wa min jawril adyan ila adlil Islam, wa min dhiqid dunya ila sa'atiha. Apa kata Rabi bin Amir?
Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kami supaya kami mengeluarkan sesiapa yang dikehendakinya daripada pengabdian kepada sesama hamba, ya, kepada pengabdian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dari kekejaman agama-agama kepada keadilan Islam, dari dunia yang sempit kepada keluasan dunia dan akhirat. Kata Panglima Islam Rabi bin Amir kepada Panglima Tentera Parsi ini tadi. Katanya apa? Allah akan membangkitkan kami supaya kami ini, Islam ini, mengeluarkan manusia, memerdekakan manusia daripada pengabdian sesama manusia. Masuk pengabdian sesama manusia ini, menghambakan diri sesama manusia. Sebab apa? Manusia ini sama saja. Manusia ini sama saja. Kat dunia ini, manusia ini sama saja. Hatta dia ini sebagai seorang yang hebat, seorang sultan, seorang raja, seorang orang kaya, duta produk, ataupun pengasas produk, tuan-tuan, sama je. Maka tak perlulah kita ini menghambakan diri, tak perlu. Sebab datangnya Islam itu adalah untuk membebaskan manusia daripada menghambakan kepada sesama manusia. Kepada apa? Kepada hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sedang berlaku sekarang ini apabila kita meletakkan diri kita ini menjadi hamba kepada harta. Kita meletakkan diri kita ini menjadi hamba kepada sesama manusia. Nak buat apa-apa, kita bergantung kepada orang. Nak buat sesuatu, kita kena mengampu dulu. Itu yang biasa berlaku lah dalam suasana tempat kerja, tuan-tuan. Tetapi bukan di UiTM Kelantan lah. Ni dekat universiti sebelah Nigeria sana lah. Dia nak buat apa-apa, kuat mengampu. Nak naik pangkat, ngampu dulu. Nak naik pangkat, ngampu dulu. Bos cakap salah pun, betul bos, betul. Tak salah. Padahal benda tu terang-terang salah. Pijak orang lain nak naik ke atas. Ni bukan kerja dia, ni kerja saya ni bos. Ni kerja saya. Bukan kerja Nofitriah ni. Ni kerja saya ni. Sumbangan ni saya yang buat. Padahal buat kerja sama-sama. Buat kerja sama-sama, tapi dia letak nama dia je. Dia tak buat, Fitriah tak buat kerja, tidur je. Saya lah yang berjaga untuk buat paper ni. Lama dia boleh naik atas. Sebab apa? Sebab sifat nak mengampu sesama manusia, nak menunjuk, tanpa dia sedar bahawa segalanya yang disediakan, kesenangan yang dikecapi kat dunia ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita gagal untuk memerdekakan diri kita daripada menghambakan diri sesama manusia. Dia maksud menghambakan diri ini bukan semestinya macam hamba-hamba zaman dulu tu. Bukan. Itu dah memang hamba dah. Tapi yang dikatakan menghambakan diri sesama manusia ini pada zaman sekarang ini apabila kita bergantung dengan orang lain. Tak berani nak cakap yang betul, tak berani tegur dia. Nanti dia potong gaji saya. Saya takut nak cakap benda yang betul. Saya ikut je lah. Salah pun salah lah. Lantak lah. Janji dia tak potong gaji saya. Ini yang kita takut. Ini dikatakan bahawa kita telah mengubah bahawa rezeki dalam hidup kita ini, kehidupan kita ini daripada yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rezeki, pemberi nikmat kepada kita, kepada orang kita, kepada bos kita. Kita menganggap bos kita lah yang menentu masa depan kita. Kita menganggap bos kita lah yang menentukan rezeki kita. Ini yang salah, tuan-tuan. Dan daripada kekejaman agama-agama kepada keadilan Islam yang dikatakan bahawa agama yang innad-din 'indallahil Islam, agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hanya Islam sahaja. Jadi menegakkan keadilan dengan melalui jalan dakwah Islam, daripada dunia yang sempit,
kepada keluasan dunia akhirat. Daripada orang yang berfikiran hidupnya ini hanyalah untuk dunia saja. Aku nak cari, aku nak jadi orang kaya, nak hidup ni untuk dunia saja. Kepada orang yang lebih luas, yakni kita ada satu lagi dunia yang sedang menanti kita. Kita ada satu lagi alam yang menanti kita buat selama-lamanya, adalah alam akhirat. Ini tuan-tuan. Yang pentingnya, yang dikatakan bahawa merdeka itu, kita mestilah menjadikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah satu-satunya tempat kita bergantung. Ini dikatakan bahawa merdekanya dunia akan membawa kepada merdekanya akhirat. Kalaulah kita ini tidak menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu-satunya tempat untuk kita bergantung, tuan-tuan, maka sudah pastinya Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan seksan yang amat berat di akhirat. Sebab apa? Sebab kita gagal untuk bergantungnya, untuk menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu-satunya tempat untuk kita bergantung. Kita masih lagi menghambakan diri kita kepada perkara yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ini yang kita sangat-sangat risau. Bukan saja tuan-tuan, termasuk diri saya sendiri. Walaupun orang duk panggil ustaz pun tak terlepas tuan-tuan daripada ujian dunia, tuan-tuan. Dia tak menghambakan diri kepada Allah, dia jenis takut bini juga. Takut bini. Dia bukan takut, dia sayang. Sayang dengan bini. Bukan takut bini, bukan menghambakan diri kepada bini, tapi dia sayang. Lain tu. Lain. Bini kata jangan keluar malam, tak keluar kita. Jangan keluar malam, tak keluarlah, duduk rumah. Sebab apa? Sayang bini. Jadi tebal telinga kita tak? Kena marah pula. Sebab kita tak nak bising-bising, duduk ikut je lah, duduk rumah tengok TV dengan bini. Lebih selesa gitu. Daripada keluar, hari-hari keluar, sampai anak pun tak tengok dah. Hari-hari kerja. Dah balik rumah malam, keluar pula dengan kawan. Anak pun tak dan tengok mana satu ayah dah. Jiran ke, tengok jiran tu ke ayah. Tak pernah jumpa ayah. Malam keluar pula, tak ada main dengan anak. Anak pun tak kenal. Jadi tuan-tuan, perkara pokok adalah kita ini bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Bebaskan diri daripada perkara, merdekakan diri daripada perkara yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kat sini jelasnya bahawa yang pertama adalah merdekakan diri daripada rasa cinta dunia. Daripada hadis-hadis, daripada ayat Quran yang dibacakan tadi, bahawa kita dapat keluarkan daripada perkara ini bahawa yang pertama yang dikatakan bahawa merdeka dunia, merdeka akhirat ini tadi, untuk dapatkan kemerdekaan akhirat, kita kena merdekakan diri kita ini daripada dunia lagi. Yang pertama, apa yang perlu kita merdekakan? Bahawa kita perlu merdekakan diri daripada rasa cintakan dunia. Tuan-tuan, bila sekarang ni kalau kita lihat tajuk macam-macam. Banyak tajuk tentang merdeka, merdeka dunia, merdeka akhirat. Ni dah banyak orang ceritakan. Tapi bagaimana kita nak ulaskannya tu, itu berbeza. Bergantung kepada penceramahnya. Kat dunia ni apa perlu kita lakukan? Bahawa yang pertama, merdekakan diri kita daripada rasa cintakan dunia, tuan-tuan. Kalau boleh tulis, tuan-tuan tulislah. Kita perlu merdekakan diri kita ini daripada rasa cintakan dunia. Ini sangat bahaya, tuan-tuan. Cintakan dunia ini sangat bahaya. Sebab apa? Daripada Ats-Tsauban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir tiba suatu waktu di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu, bagaikan orang yang hendak makan mengerumuni hidangan mereka. Dalam setengah yang lain mengatakan bahawa ibarat serigala yang sedang mengerumuni hidangan. Serigala itu apa? Serigala itu adalah orang kafir.
Bangsa-bangsa lain tu apa? Itu adalah orang yang bukan Islam, orang kafir. Mengerumuni hidangan. Hidangan tu apa? Hidangan itu ibaratnya adalah orang-orang Islam. Kena buli, kena tindak, kena perang. Itu adalah orang Islam. Dia akhir zaman. Eh? Kemudian sahabat tanya kepada Rasulullah, adakah hal itu kerana bilangan kami sedikit pada hari itu? Adakah kita kena kerumun dengan ramai bangsa ni, kita kena buli dengan ramai bangsa selain daripada Islam ini, adakah disebabkan orang Islam itu sedikit pada ketika itu? Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, bahkan kamu pada hari itu ramai sekali. Orang Islam pada hari itu ramai sekali. Tetapi apa? Tetapi ianya umpama buih pada waktu banjir. Ya. Tak ada makna. Jadi buih saja. Eh? Ibaratnya orang Islam pada ketika itu tak ada maknanya. Macam buih-buih saja. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mencabut rasa gentar terhadap kamu daripada hati musuh-musuh kamu. Allah Subhanahu Wa Taala mencabut rasa gentar daripada hati musuh-musuh Islam. Kemudian apa? Kemudian Allah akan melemparkan rasa ke dalam hati kamu, iaitu penyakit wahan. Kemudian sahabat bertanya lagi, apakah penyakit wahan itu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, cinta dunia dan takut mati. Itu yang dikatakan bahawa cinta dunia dan takut mati. Ini yang kita nak bicarakan pada pagi ini. Yang pertama, bahawa kita kena merdekakan diri kita daripada rasa cintakan dunia. Sebab apa? Apabila kita cintakan dunia, maka akan datang satu lagi perasaan takut. Bukan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi takut akan kematian. Takut akan kematian. Sebab apa? Sebab apabila timbulnya rasa cinta dunia, tuan-tuan, maka ia akan mendatangkan pelbagai masalah. Bila datang cinta dunia, kita akan cintakan kuasa. Apabila datangnya cintakan dunia, kita akan cintakan jawatan. Apabila datangnya rasa cinta dunia, maka kita akan datang satu lagi rasa cinta kepada wang, ringgit dan harta. Ini sangat bahaya, tuan-tuan. Perkara-perkara ini yang menjadikan manusia pada hari ini lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cintakan dunia dan datangnya rasa takut mati. Nak sebut mati pun takut, tuan-tuan. Matilah, matilah. Dia sebut-sebut macam lah. Habislah duit aku, matilah. Bank rakyat naik pula potongan bulan-bulan, matilah aku. Dia sebut mati tu. Takut sangat dengan mati tu. Tuan-tuan, kena ingat bahawa apabila rasa cintakan dunia, dia akan menjadikan rasa bahawa hidupnya untuk dunia saja. Waktu ni lah nak buat rasuah ke, nak kutip kesenangan. Sebab apa? Sebab inilah tempat satu-satunya untuk kita bergembira. Sekejap lagi mati tak ada dah. Biasa dengar kita lah. Sekejap lagi dah mati, tak boleh dah kita nak cari duit. Tak boleh dah nak beli emas. Tak boleh dah nak beli kereta besar-besar. Tak boleh dah. Kalau dah mati. Sungguh, tuan-tuan. Memang sungguh. Dah mati benda tu semua tak guna dah. Sebab apa? Sebab itu yang menjadikan kita ini bertungkus lumus siang dan malam, lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab berfikiran seperti itu. Waktu hidup ni lah kita nak senang. Waktu hidup ni lah kita nak bergaya, nak nunjuk ke orang, gambar kereta, gambar rumah besar-besar. Waktu ni lah. Ini jadi masalah ni. Tuan-tuan. Sekejap lagi dah mati. Mati lain cerita. Mati tak usah cerita. Kita cerita kat dunia je. Tak boleh, tuan-tuan. Kalau kita tak cerita bab kematian, maka menjadikan diri kita ini lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita perlu merdekakan diri kita daripada rasa cintakan dunia. Orang yang cintakan dunia inilah yang
melakukan banyak perkara untuk kepentingan peribadinya. Buat kerja pun dia tak ikhlas. Buat kerja pun semata-mata untuk duit. Ya. Buat apa? Uh, kerja dalam organisasi pun semata-mata untuk pangkat, untuk harta. Tak ada lagi lah keikhlasan. Sikit-sikit minta duit. Nak buat apa semua nak duit. Ini jadi masalah. Dah tak ada dah sumbangan. Sumbangan tak ada dah. Bak sumbangan tak ada dah. Sumbangan tenaga, sumbangan duit lagilah. Jadi tuan-tuan, yang pertama kita merdekakan diri kita daripada rasa cintakan dunia. Itu yang pertama. Kemudian, firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nescaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dan sempurna. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, tak kira siapa yang nakkan dunia, yang cintakan dunia, yang cintakan harta, yang cintakan kehidupan di dunia, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nescaya kami berikan mereka balasan pekerjaan mereka di dunia. Allah Subhanahu wa taala bagi. Aku nakkan rumah banglo, Allah Subhanahu wa taala bagi. Aku nakkan harta, aku nakkan pangkat, Allah Subhanahu wa taala bagi. Jadilah orang kaya, jadilah orang hebat, jadilah artis, jadilah tukang joget, nak joget jadilah tukang joget. Maka Allah Subhanahu wa taala bagi belaka kesenangan mereka di dunia. Dan ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Seterusnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka dunia ini tidak akan dirugikan. Itulah orang yang tidak akan memperolehi apa-apa di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah yang telah mereka kerjakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau nakkan kesenangan di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala bagi. Semua sekali Allah Subhanahu wa taala bagi, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan bahawa orang ini tidak akan memperolehi apa-apa di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Harta awak yang banyak kat dunia ini maka tidak dapat membantu di akhirat nanti. Sebab itu yang dikatakan bahawa kalau kita kejarkan akhirat, kita kejarkan kemerdekaan akhirat, kita akan memperolehi kemerdekaan dunia. Kalau kita hanya mengejarkan kemerdekaan dunia, belum tentu lagi kita memperolehi kemerdekaan akhirat. Kita merdeka dunia, merdeka daripada kemiskinan, kita merdeka daripada kebergantungan kepada orang lain untuk menjadikan kita kaya, kita jadi hebat, kita berkuasa, tetapi belum tentu lagi menjamin kemerdekaan kita di akhirat. Sebabkan apa? Sebabkan kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi hamba kepada dunia, kita menjadi hamba kepada harta kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata apa? Di akhirat nanti tidak ada apa pun yang Allah Subhanahu wa taala sediakan melainkan neraka jahanam buat mereka ini. Dan tidak ada apa yang dapat membantu mereka. Tak kira apa sahaja. Termasuk harta-harta di dunia, semuanya tidak akan dapat membantu mereka ketika di akhirat nanti. Maka menjadi hamba lah, menjadi seksaan lah ke atas diri mereka di akhirat nanti. Tidak ada kemerdekaan buat mereka di akhirat nanti. Itu yang dikatakan tadi. Yang pertama sekali, bebaskan diri kita daripada rasa cintakan dunia. Ini yang menjadikan bahawa umat Islam, kalaulah ada rasa cintakan dunia, maka umat Islam akan hancur. Bagaimana yang hadis yang saya bacakan yang awal tadi,
bahawa Rasulullah SAW kata kita ini dibuli, dikerumuni oleh bangsa-bangsa lain, musuh-musuh Islam pada ketika itu. Sebab apa? Sebab kita ini dalam Allah SWT campakkan ke dalam diri kita ini rasa cintakan dunia dan takut mati yang dikatakan wahan ni tadi. Sebab itu hilang kemerdekaan ni bila dikatakan musuh Islam ini mengerumuni umat Islam. Jangankan kata merdeka dunia, merdeka ke akhirat, merdeka fizikal yang kita telah kecapi pada hari ini selama 65 tahun ini tadi pun akan dijajah semula, tuan-tuan. Kalau kata Allah Subhanahu Wa Taala, jadikan umat Islam ini cintakan dunia. Maka itulah ketika itulah berlakunya rasuah. Ketika itu berlakunya kebocoran maklumat, rahsia sulit negara kepada musuh negara. Tak mustahil sebabkan perkara itu kemerdekaan kita, nikmat kemerdekaan yang berlaku yang Allah SWT kurniakan kepada kita pada hari ini ditarik semula, tuan-tuan. Oleh itu, yang pertama ni tadi tuan-tuan peganglah bahawa yang pertama ini tadi merdekakan diri kita daripada rasa cintakan dunia. Sebab Nabi pernah sabda, Rasulullah SAW bersabda, andai sekiranya anak Adam itu mempunyai 2 lembah yang dipenuhi dengan emas dan perak, nescaya dia akan mencari lembah yang lain dan tidak akan dapat memenuhkan perut anak Adam itu sehingga puas melainkan tanah, iaitu setelah ditimbus oleh tanah. Kata Rasulullah SAW, orang kita ni, manusia ni, kalaulah diberikan 2 lembah, lembah ini penuh dengan emas dan perak, tak ada benda lain, hatta tak cicak pun tak ada, semua emas, emas belaka. Lembah ni penuh dengan emas dan perak, dah kaya dah. Tetapi kata Rasulullah SAW, anak Adam ini pasti akan mencari lembah yang ketiga pula. Maksud dia, bagilah banyak mana emas dan perak, tidak akan dapat memuaskan hati seseorang itu. Bagilah dunia macam mana pun, dia tidak akan pasti dapat kepuasan di dunia. Nak ceritanya, tuan-tuan, kalaulah kita ini tak merdekakan diri kita daripada rasa cintakan dunia, maka sampai kematilah kita akan rasa cintakan dunia, cintakan harta. Sebab apa? Kata Rasulullah SAW, melainkan tanah, iaitu setelah ditimbus, setelah masuk kubur, barulah dia berhenti mencari dunia, tuan-tuan. Sebab itu kalau kata orang sakit tu, sakit dah, nak makan anggur ke tak? Tak boleh nak gigit dah. Sakit habis tekak-tekak ni, nak telan tak boleh dah anggur, tak boleh dah. Nak McD tak boleh. Cekik lagi, tak boleh nak makan. Nak air Pepsi tak boleh. Tubik kot hidung mula. Lepas tu nak duit, duit simpan bawah bantai tu. Kalau tanya nak duit, suruh kita simpan bawah bantai dia. Maksudnya duit dalam keadaan sakit pun, duit segar, tuan-tuan. Bagi 1 juta melompat naik. Lompat terus, senam. Itu dikatakan bahawa duit ini sampai ke sudah, sampai ke bila pun manusia itu tidak akan puas kalau kita tak merdekakan diri kita daripada dunia. Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala janjikan neraka buat orang-orang ini. Dan sudah pastinya di akhirat nanti tidak ada kemerdekaan buat orang ini. Jadi nak merdeka dunia dan akhirat, yang pertama merdekakan diri daripada rasa cintakan dunia. Kemudian yang kedua, merdeka menikmati kehidupan sesuai dengan fitrah, iaitu selaras dengan matlamat sebenar penciptaan manusia. Tuan-tuan, nak merdeka, kita mestilah merdeka menikmati kehidupan sesuai dengan fitrah kejadian manusia. Jangan melawan dengan fitrah kejadian manusia. Yang pertama, fitrah kejadian manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Itu fitrah pertama kejadian manusia. Yang kedua, jauhi perkara yang berlanggar dengan fitrah manusia.
yang banyak berlaku ketika ini dan merupakan salah satu daripada tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat, yakni fitrah. Manusia itu ada lakinya, ada perempuannya. Dan keadaan sekarang, mana satu laki, mana satu perempuan pun kadang-kadang kita dah tak boleh nak beza, tuan-tuan. Ingatkan nama Osman. Rupanya Fatimah. Nampak rambut potong elok, petak. Rupanya orang perempuan rupanya. Bukan laki. Laki pun dah jadi lembut. Ingatkan Sufian. Rupanya nama Salma. Tuan-tuan, ini yang berlaku sekarang ni berlanggaran dengan fitrah kejadian manusia. Merdekakan diri kita dengan menikmati kehidupan berlandaskan kepada fitrah kejadian manusia. Ini yang sedang berlaku sekarang ini. Kalaulah kita ini berlanggar dengan fitrah kejadian manusia, maka tuan-tuan, tidak ada kemerdekaan di akhirat nanti. Kalau kita berlanggarkan fitrah kejadian yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk manusia di dunia ini, maka di akhirat nanti tidak ada kemerdekaan buat kita. Kita buat perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang kat dunia ini. Kita tak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia itu untuk beribadah. Kat dunia ini kita melanggarkan fitrah tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan salat, kita tidak salat. Kita salat tapi salat di akhir waktu. Kita salat tapi salat kita banyak lompong-lompong. Kita salat tapi bacaan Fatihahnya tidak betul. Kita salat tapi rukunnya tunggang terbalik. Maka perkara tersebut menjadikan bahawa kita tidak merdeka di akhirat nanti. Penuh dengan siksaan yang sedang menanti kita. Dibelenggu di dalam neraka nanti. Kemudian apa lagi? Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita mengikut fitrah dunia, yakni laki dan perempuan berkenal-kenalan, kemudian saling mencintai dan akhirnya berkahwin. Tetapi kita melanggar fitrah kejadian tersebut. Kita bercinta sesama jenis. Perempuan bercinta dengan perempuan, laki bercinta dengan lelaki, wujudnya lesbian, wujudnya golongan gay, LGBT dan sebagainya, menjadikan bahawa di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan azab yang sangat pedih. Sebab apa? Kita melanggar kepada fitrah dunia. Ini yang sedang berlaku sekarang ini. Sehingga kan di Jerman ada pula masjid yang LGBT pula. Bayangkan, sangat dahsyat keadaan dunia pada hari ini. Sampai imamnya pun imam LGBT, menyokong kepada golongan yang songsang ini melanggar fitrah kejadian manusia. Ini yang berlaku ini, kejadian ini. Tuan-tuan, jadi kita perlu merdekakan diri kita daripada kehidupan yang sesuai dengan fitrah. Kita menikmati, merdeka menikmati kehidupan sesuai dengan fitrah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, merdeka daripada belenggu penjajahan pemikiran dan ideologi. Merdeka daripada belenggu penjajahan pemikiran dan ideologi. Ini juga sangat bahaya, tuan-tuan, yang sedang berlaku pada sekarang ini, dunia sekarang ini. Dunia atas talian. Adanya TikToknya, adanya FB-nya, adanya apa lagi? Banyak sangat media sosial yang menjadi laluan, yang menjadi penghubung kepada menyampainya pemikiran-pemikiran yang baru yang bercanggah dengan pemikiran Islam dan ideologi Islam. Sangat mudah. Jadi kita perlu merdekakan diri kita daripada belenggu penjajahan pemikiran dan ideologi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya agama yang benar
yang diridai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu hanyalah Islam. Jadi kalaulah masuk melalui media sosial, tak kira melalui apa-apa saja pada sekarang ini, walaupun nampak seakan-akan Islam, tetapi diselitkan padanya unsur-unsur yang menyalahi Islam, kadang tanpa kita sedar. Banyak berlaku tanpa kita sedar. Sampai sujud kepada tok guru, sampai sujud kepada pemimpin. Nampak macam Islam dah, nampak nama pun tarekat hebat-hebat nama. Tapi dalam kita tak sedar wujudnya pemikiran yang seperti ini. Kalau kita tak ada basic, tak ada asas tentang Islam, maka sudah pasti kita akan mengikut. Tuan-tuan, ini sangat bahaya tuan-tuan, yang sedang berlaku pada ketika ini. Wujudnya seakan-akan seperti mazhab Syiah, wujudnya seakan-akan seperti Islam, tapi dalam masa yang sama nampaknya seperti Kristian, nampak seperti Islam tapi ada ubah-ubah sikit, ada tambah sikit seperti Islam, tapi sebenarnya ia ada unsur Kristian di dalamnya. Seperti berlaku yang kita selalu jelaskan, seperti ajaran Millah Abraham yang banyak berlaku. Millah Abraham, ini yang selalu kita jelaskan sebelum ini dalam khutbah dan sebagainya. Ajaran yang baru yang cuba masuk, sangat bahaya tuan-tuan. Jadi kita perlu merdekakan diri kita daripada belenggu penjajahan pemikiran dan ideologi ini tadi. Dengan apa? Dengan kita tanamkan perkara asas utama dalam akidah kita. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni tadi kita tanamkan betul-betul. Fahamkan betul-betul. Fahamkan betul-betul tentang asas ini tadi, supaya apa? Supaya kita tidak mudah untuk dibolak-balikkan dengan pemikiran dan ideologi yang salah. Sebab apa? Kalaulah kita ini tidak merdekakan diri kita sekarang ini daripada perkara ini, sudah pasti kita tidak dapat merdekakan diri kita di akhirat kelak, tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, yang keempat, merdeka daripada pengaruh sikap dan akhlak yang buruk. Dengan pengaruh sikap dan akhlak yang buruk. Merdekakan diri kita daripada pengaruh sikap dan akhlak yang buruk. Ini sangat penting, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab hari-hari kita di dunia ini, kita berhadapan dengan orang. Tambah-tambah lagi kita ini di dalam organisasi UiTM ini, kita ada berhadapan dengan pelajar, kita ada berhadapan dengan ibu bapa, kita ada berhadapan dengan sahabat-sahabat dalam rakan sekerja kita. Kalau kita ini tidak merdekakan diri kita daripada pengaruh sikap dan akhlak yang buruk, tuan-tuan, maka sudah pastinya tidak ada kemerdekaan buat kita di akhirat kelak. Apabila di tempat kerja kita lah sebagai tekong untuk menyampaikan fitnah dan sebagainya. Italah sebagai pemula kepada mencetuskan fitnah. Kitalah sebagai pemula kepada berita yang tidak betul. Kitalah sebagai pemula, sebagai ketua kumpulan makcik-makcik bawang, bawang-bawang Rangers di dalam setiap bahagian. Kitalah sebagai pengurusinya. Sudah pastinya tidak akan ada kemerdekaan buat kita di akhirat kelak, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kata Nabi SAW, kamu hendaklah menjauhi prasangka buruk, kerana sesungguhnya prasangka buruk itu percakapan yang paling dusta. Janganlah kamu berdiam, janganlah kamu mengintip, janganlah kamu saling mendengki, janganlah kamu saling membelakangi, janganlah kamu saling membenci, hendaklah kamu menjadi hamba Allah yang bersaudara. Ini sangat penting di dalam kehidupan kita, di dalam kedudukan kita di dalam masyarakat. Atau dalam UiTM ke, dalam komuniti tempat taman kita ke, ini yang perlu kita amalkan. Pertamanya, jauhi daripada percakapan yang paling dusta, jauhilah perbohongan dan sebagainya, jauhilah fitnah dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak buat pun, tapi kita fitnah kadang-kadang. Nampak dia letih, tapi kita fitnah dia, kata dia tidur. Dia sebenarnya tak sihat, tapi kita fitnah dia, kata dia malah
Sebab apa? Sebab semata-mata nak tarik perhatian orang lain kepada kita. Kononnya kita lah paling rajin. Tak ada orang lain lah kat dunia ni yang paling rajin melainkan aku. Akulah paling rajin. Akulah paling layak untuk dapat naik pangkat sampai ke jusa. Orang lain tak layak. Orang lain tak boleh jadi jusa. Aku je boleh jadi jusa. Seterusnya janganlah kamu berdiam untuk mencari keburukan orang lain. Berdiam diri dengar mengintip. Senyap dengar cerita orang. Tak khabar pun kita nak join sekali cerita tu dengar. Lepas tu menyampai ke orang. Ya tak? Dengar orang tu sedang mengadu masalah rumah tangga dengan kawan dia, kita dengar. Dah pergi canang dah. Ke orang lain dah. Kalau kata email UiTM ni benarkan masuk bab peribadi, dia tulis dalam email UiTM ni pasal kisah rumah tangga kawan dia ni tadi. Ya tak? Sebab apa? Sebab mengintip kerjanya. Janganlah kamu saling mendengki. Ini yang selalu jadi masalah. Kawan dapat kelebihan, dia mula dengki. Nampak rumah tangga kawan jiran dia tu bahagia sekali, mulalah dengki. Ya tak? Mula sampai ke fitnah. Nampak je laki awak tu pergi kerja, kawan jumpa semalam, suami awak tu dekat pasar, pegang tangan mak janda. Nampak sedap sampai cerita tak betul kat jiran dia. Ya tak? Nampak bahagia. Terai sekali lah buat cerita. Biar dia bergaduh lagi bini. Buat cerita kata laki dia pergi pasar dengan janda lain. Ya tak? Jadi masalah. Kemudian janganlah kamu saling membenci. Janganlah kamu saling belakang membelakangi. Jangan sampai tak bertegur sapa dengan sahabat-sahabat. Disebabkan akhlak yang buruk ni tadi menjadikan kita tak bertegur sapa dengan sahabat-sahabat. Tak bercakap dengan rakan sekerja. Bermasam muka melebihi 3 hari. Bermasam muka disebabkan fitnah dan sebagainya. Tuan-tuan, kemudian apa kata lagi? Hendaklah kamu menjadi hamba Allah yang bersaudara. Maksud saudara ni tuan-tuan, anggaplah semuanya rakan sahabat kita kat dalam organisasi kita ini, yang datang menjadi pelanggan kita ini sebagai saudara kita. Yang dikatakan saudara ini macam adik-beradik. Kita ini dikatakan keluarga ni tadi, selaras dengan tema kita pada tahun ni, keluarga Malaysia. Jadikan semua ini sebagai saudara kita. Umat Islam ini sebagai saudara kita. Menyebabkan kita ini tak rasa untuk menyakiti antara satu sama lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Senang saja, dia punya hadis ini nampak ringkas. Tidak akan beriman seseorang itu selagi mana dia tidak menyayangi saudaranya sebagaimana dia menyayangi dirinya. Maksudnya, jangan buat apa yang kita tidak suka. Jangan buat apa yang kita tak suka kepada orang lain. Kalaulah kita ini tak suka orang memfitnah kita, kita jangan fitnah orang. Kalaulah kita tak suka orang makan hak kita, kalau kita tak suka orang nak ambil hak kita, kita jangan ambil hak orang. Kalaulah kita ini tak suka orang menjatuhkan kita, kita jangan menjatuhkan orang. Jangan cuba-cuba berfikiran untuk menjatuhkan orang lain. Tuan-tuan, nampak hadis itu ringkas sahaja. La yu'minu ahadukum, tidak akan beriman. Nampak perkataan tu, tidak akan beriman. Tanpa iman, iman itulah yang merdekakan kita di dunia dan di akhirat. Tanpa iman tak merdeka di akhirat, tuan-tuan. La yu'minu ahadukum, tidak akan beriman seseorang daripada kamu selagi mana kita tidak mengasihi saudara kita. Yang dikatakan kasih ini, itulah. Jangan buat apa yang kita tak suka kepada orang lain. Sebab apa? Kalau orang lain buat yang kita tak suka, maka dikatakan ni tadi tidak ada timbul lah yang dikatakan keluarga ni tadi. Itulah yang dikatakan merdeka dunia, merdeka akhirat. Kita tak merdekakan diri kita kat dunia ini, tuan-tuan, pastinya tidak ada kemerdekaan di akhirat. Merdeka daripada sikap dan akhlak yang buruk. Ada 4 perkara yang perlu kita tanamkan.
empat perkara ini perkara pokok yang perlu kita tanamkan untuk dapat apa? Kemerdekaan dunia, kemerdekaan akhirat. Tuan-tuan, akhirat ini satu, saya selalu cakap lah perkara ini. Kalau dalam program Mau'izah ke dengan program masa Puan Fitriah kat library dulu pun, saya selalu sebut bahawa tuan-tuan, dunia ini kalaulah kita nak cakap perjalanan kita nak ke Kelantan, daripada Pahang ke Kelantan, kita tahulah kat mana nak berhenti rehat. Nak berhenti rehat dekat Dabung ke, nak berhenti makan kat mana. Kalau tak bawa makanan, kita boleh berhenti rehat. Kita boleh makan makanan, tak bawa makanan pun tak apa. Restoran banyak, boleh berhenti rehat kat mana-mana. Tapi tuan-tuan, itu yang dikatakan perjalanan daripada Pahang ke Kelantan. Tapi tuan-tuan, kalau nak dikatakan perjalanan daripada dunia dan ke akhirat, alam dunia ke alam akhirat, tuan-tuan, kita tak tahu macam mana keadaan kat sana. Tuan-tuan boleh cerita macam mana keadaan di akhirat? Tak boleh, tuan-tuan. Tak ada siapa lagi yang pernah sampai ke sana. Yang ada pada hari ini, yang hadir kat dalam program kita pada pagi ini, seorang pun tak pernah lagi sampai ke alam akhirat. Kalau tanya pernah sampai ke Kemboja, mai boleh angkat tangan. Saya pernah sampai Kemboja dah. Kat sini macam ni, nak beli baju kat sini. Tapi tuan-tuan, kalau kata yang siapa pernah sampai ke akhirat, tak ada lagi. Kalau kata dia dah sampai pun, dia tak boleh nak cerita kat kita dah. Dia tak boleh nak cerita dah kepada kita. Jadi tuan-tuan, macam mana kita nak pastikan kemerdekaan kita di akhirat ni nanti? Tuan-tuan, antara empat perkara ini tadilah. Sebagai bekalan. Itulah restorannya kat situ, tempat R&R-nya pun kat situ, semuanya dekat situ. Kita tak tahu macam mana ke alam sana. Inilah persediaan kita. Dunia inilah sebagai persediaan kita untuk perjalanan yang jauh ke akhirat ni nanti. Ya. Bukan untuk tuan-tuan saja, untuk diri saya sendiri. Kalau saya tak cerita kat orang, saya pun tak dapat amalkan. Saya pun lupa macam tu je lah. Tapi saya nak ajak semua sekali ikut. Semoga apa, sama-sama kita jumpa kat dalam syurga ni nanti. Kalaulah tuan-tuan di akhirat nanti tak jumpa mana, Ustaz Mentalik tak ada pun nampak. Tuan-tuan, sampaikanlah. Sungguhnya saya pernah memperingati tuan-tuan tentang perkara ini. Ceritakanlah kepada Allah, kepada malaikat, bahawa saya pernah mengingatkan tuan-tuan tentang perkara kebaikan. Mudah-mudahan saya juga dapat juga bersama dengan tuan-tuan di dalam syurga nanti. Kalau tak jumpa saya lah kat syurga nanti, minta carilah saya kat mana. Saya pernah sampaikan perkara ini. Mudah-mudahan kita dapat kongsi sama. Tuan-tuan, amalkanlah empat perkara ni tadi untuk capai kemerdekaan dunia, kemerdekaan akhirat. Hidup kita ni bukan saja senang kat dunia, kita nak senang juga di akhirat. Sebab apa? Saya cerita sedikit kesannya. Kalaulah kita ini tak merdeka di akhirat. Pertamanya, sebagaimana yang sempatlah dekat pukul 10 dah tu. Pertamanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammi u'idu fiha wa dhuqu 'adzabal hariq. Nak gambarkan keadaan dekat akhirat ni nanti kat dalam neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripada neraka lantaran kesengsaraan mereka, nescaya mereka akan dikembalikan ke dalamnya. Rasailah azab yang membakar ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila di akhirat ni nanti, apabila kita tidak merdeka di akhirat nanti, kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya Allahu Akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Dimasukkan ke dalam neraka. Apabila ke dalam neraka ini pelbagai siksaan yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan. Antaranya adalah yang dikatakan siksaan kat dalam neraka ini tadi dituangkan cecair, dituangkan logam, dituangkan logam ke atas orang yang dikatakan tak merdeka ni tadilah, atas kesalahan-kesalahan yang dibuatnya.
فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم حميم. Dalam surah Al-Hajj, orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian daripada neraka, daripada api. Disiramkan air yang sedang mendidih di atas kepala mereka. Dengan air itu dihancurkan segala apa yang ada di dalam isi perut mereka dan kulit mereka. Ya Allah. Itu yang digambarkan siksaan di akhirat nanti. Kemudian daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda bahawa yang dituangkan itu dipanggil sebagai hamim. Apa itu hamim? Hamim itu adalah logam yang sedang mendidih. Dituangkan ke atas kepalanya, kemudian akan keluar di kakinya. Tuang ke atas kepala ni tadi, keluar dekat kaki, tuan-tuan. Hancur habis badan kita yang dilalui oleh cecair ni tadi, hamim ni tadi. Hamim ni bermaksud logam yang cair. Dituang. Masya Allah. Sebab itu yang dikatakan dalam yang saya bacakan ayat ni tadi, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu 'adzabal hariq. Apabila menghadapi siksaan yang dahsyat, maha dahsyat dalam api neraka ni tadi, orang ni tadi nak keluar. An yakhruju minha, mereka ini nak keluar daripada neraka sebab tak tahan dah siksaan. Nescaya mereka akan dikembalikan ke dalamnya, dicampakkan kembali ke dalam neraka. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Rasailah azab yang sedang membakar ini tadi. Dahsyat, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita ni tak merdekakan diri kita kat dunia ni tadi. Maka kita tak merdeka di akhirat. Dan inilah yang saya bacakan tadi. Baru satu tu, tuan-tuan. Baru satu. Belum lagi yang kena potong lidahnya. Belum lagi yang diseret mukanya ke atas api neraka. Masya Allah. Sangat-sangat seksa, tuan-tuan. Kalau kita ini tak merdekakan diri kita kat dunia ini tadi daripada perkara-perkara yang saya bacakan ini tadi. Kemudian tuan-tuan, pegang satu perkara sebelum akhir lah. Dah 10-2 minit dah. Boleh tambah sikit lagi, Puan Fifi? Boleh Ustaz, teruskan. Boleh ya? Okey, saya Ada bacakan soalan tu di ruangan chat. soalan. Okey, Ustaz, bagaimana kita nak apply kehidupan kita? Memang dah tahu, cuma nak praktis dalam kehidupan perlu istiqamah. Betul. Betul. Yang perlu kita laksanakan adalah istiqamah. Amalan yang terbaik adalah amalan yang berterusan. Itu kata Rasulullah SAW. Yang perlu adalah berterusan. Nak apply tu sangat mudah. Apply memang mudah, tapi nak berterusan. Kadang kita rasa dah bangun dah. Dah bangun Qiyamul Lail, rasa bangga dah hari tu. Ya Allah, aku Qiyamul Lail, kau boleh nak cerita kat semua orang aku bangun Qiyamul Lail malam ni. Tapi untuk Qiyamul Lail malam-malam berikutnya belum tentu lagi orang mampu melaksanakannya. Tuan-tuan, sebab itu cara untuk kita istiqamah, kita jangan tekankan diri kita buat yang paling maksimum. Jangan. Nanti kita akan cepat rasa penat. Jadi untuk istiqamah, kita buat secara sederhana sahaja. Secara sederhana sahaja, tetapi berterusan. Supaya apa? Yang dikatakan bahawa 40 hari buat perkara yang sama. Sebab itu kalau kami di UiTM Jengka ni, kita namakan program kempen solat jemaah 40 hari. Sebab kebiasaan manusia ini dia buat perkara yang sama selama 40 hari, maka lepas tu dia tak boleh tinggal dah. Sebab itu saya katakan tadi, buat yang biasa dahulu, yang sederhana, amalkan setiap hari sampai 40 hari, tuan-tuan. Maksud dia dah menjadi kelaziman bagi kita. 40 hari itu dah jadi kelaziman. Contoh, nak laksanakan sedekah. Tak perlu nak sedekah RM50, RM100, RM1000. Jangan. Nanti tak mampu, tuan-tuan. Bagi RM1 cukup. RM1 cukup. Tetapi setiap hari. Setiap hari. Sampai satu tahap, kalau dah kata dah menjadi kelaziman, hari itu kita tak buat sedekah, kita rasa tak kena hari itu. Tak selesa nak duduk. Sebab apa? Sebab kita tak buat sedekah pada hari itu. Itu baru sedekah, belum lagi amalan yang lain. Memberi kucing makan. Tengok kat kampus kita banyak kucing-kucing terbiar. Bagi makan. Beli makanan kucing. Apa lagi? Banyak lagi.
nampak sampah, nampak benda yang menghalang laluan, alih. Itu baru kecil punya amalan. Belum lagi amalan-amalan yang besar. Itu yang dikatakan bahawa biar sederhana tetapi berterusan. Yakni istiqamah. Itu yang dikatakan tadi. Macam mana untuk kita nak menjadi istiqamah. Okey, tuan-tuan, ada tiga perkara yang Rasulullah SAW baginya orang yang haram disentuh api neraka. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah tiga perkara tersebut? Tuan-tuan boleh salin. Yang pertama, hayyin. Yang pertama, orang tersebut digelar sebagai hayyin. Apa itu hayyin? Yang pertama, orang yang haram disentuh api neraka di akhirat kelak. Orang yang pasti merdeka di akhirat kelak. Yang pertama adalah hayyin, iaitu orang yang memiliki ketenangan, tidak mudah marah, penuh pertimbangan dalam setiap keputusan yang diambilnya, tidak suka memaki dalam kekurangan keburukan orang lain. Itulah dikatakan hayyin. Tidak mudah marah, baik dengan semua orang, tidak suka memaki, dan mengutuk kekurangan orang yang lain. Itu yang pertama yang dikatakan Rasulullah sebagai hayyin. Yang kedua, layyin, iaitu orang yang lembut, bersopan santun daripada segi tutur kata maupun tingkah laku, tidak kasar dan tidak mudah marah jika berbeza pendapat dan pandangan. Tuan-tuan, orang yang dikatakan sebagai layyin ini adalah orang yang setiap kata-kata yang keluar daripada mulutnya menyenangkan orang lain. Dalam mesyuarat tak pernah nak bergaduh. Dalam mesyuarat kalau kata berbeza pendapat tidak akan membawa keluar daripada mesyuarat. Sentiasa bertindak sebagai seorang yang profesional. Yang ketiga, tuan-tuan, yang terakhir, iaitu qarib, iaitu orang yang memiliki sikap akrab, ramah mesra sesama insan, yang itu menganggap semua orang Islam itu adalah saudaranya. Semua dianggap sahabat qaribnya. Ada tiga perkara: hayyin, layyin, qarib. Tiga golongan ini, tiga manusia ini, kata Rasulullah SAW, diharamkan baginya untuk disentuh api neraka, yang sudah pasti akan memerdekakannya di akhirat kelak. Bagaimana amalannya? Dia memerdekakan dirinya di dunia, maka dia memperolehi kemerdekaan di akhirat, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sedikit perkongsian selama 1 jam. Terlebih dah masa, minta maaf banyak-banyak mengambil masa tuan-tuan. Selama 7 minit ambil masa tuan-tuan, jadi minta maaf banyak-banyak. Begitu perkongsian untuk kemerdekaan dunia dan akhirat. Akhirnya tuan-tuan, sebagai penutupnya, nak dapat kemerdekaan di akhirat, tuan-tuan, pastikan tuan-tuan dapat kemerdekaan dunia dahulu. Kemerdekaan daripada perkara yang saya sebutkan tadi, dapatkan kemerdekaan dunia. InsyaAllah sudah pastinya tuan-tuan akan mendapat kemerdekaan di akhirat. Tuan-tuan, kalau tak dapat kemerdekaan di akhirat, ingat balik dalam Al-Quran banyak menceritakan tentang seksaan, ancaman ke atas orang yang tidak merdeka di akhirat. Begitu banyak sekali seksaan yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan, begitu dahsyat sekali. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca ayat tersebut, insya-Allah tuan-tuan akan memburu kemerdekaan dekat dunia. Jadi sekadar itu dahulu. Terima kasih banyak Tuan Fitriah, Puan Fitriah, atas kesudian menjemput saya pada pagi ini. Jika ada terkasar bahasa, jika ada kelemahan, kekurangan, mohon teguran daripada sahabat-sahabat, alim ulama yang lebih arif tentang saya, tentang tajuk kita pada pagi ini. Minta maaf banyak sekiranya tidak memenuhi matlamat ataupun apa ni dia punya tujuan program pada pagi ini. Minta maaf banyak. Mudah-mudahan sedikit sahaja dapat pun, alhamdulillah tuan-tuan. Dapat mengubah diri tuan-tuan, dapat juga mengubah diri saya, insya-Allah. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Puan Fitriah. Minta maaf banyak atas kekasaran. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas perkongsian yang memang sangat-sangat bermanfaat ya. Kalau ikutkan tadi 4 perkara tu, memang bila fikir-fikirkan balik, semuanya ada pada diri kita ya, pada diri saya lah. Apa tu? Perkara-perkara yang kita Ustaz maklumkan tadi untuk merdeka tu, fikir-fikir balik,
Memang sukar ya untuk berjumpa dengan kemerdekaan dunia tu, untuk kita langsung ke merdeka akhirat tu. InsyaAllah dengan perkongsian yang diberikan oleh Ustaz, kita semua bersama peserta-peserta kita pada hari ini dapat orang kata tips dan juga istiqomah dalam melakukan perkara-perkara yang ke arah kemerdekaan akhirat. Okey, jadi untuk para peserta semua, di ruangan chat sudah diletakkan link kehadiran. Okey, boleh mengisi link kehadiran untuk program kita pada pagi ini. Jadi sebelum saya tutup majlis kita pada hari ini, saya tutup dengan tasbih kafarah dengan surah Wal-As. Amin, amin, rabbal alamin. Diminta kepada peserta kita yang ada kamera, boleh open kamera untuk kita bergambar seketika? Ke ramai yang dah keluar? Boleh kita bergambar beramai-ramai. Okey, terima kasih diucapkan kepada semua ramainya kawan-kawan ya, kawan-kawan di seluruh Malaysia. Okey, semua dah buka ke? So nanti teknikal kira 1, 2, 3 kita akan ambil screenshot screen by screen ya. Okey. Ready? Dengar kan? Dengar, dengar. Okey, 1, 2, 3. Sekejap Okay, next screen. Next. Dah ke? Betul dah senyum ni. Okey dah. Okey, semua dah semua skrin dah Okey. Okey, terima kasih diucapkan kepada semua yang bersama-sama dengan Perpustakaan Tengku Anis pada hari ini. Alhamdulillah, tak sangka saya kita bersama-sama pagi ni dah sama 1 jam ni. Okey, tadi dekat 200 hampir 200 peserta kita pada hari ini. So saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Terima kasih juga kepada Ustaz Mutarik lagi sekali atas program kita pada hari ini. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam semua. warahmatullahi. Hingga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Semua dah isi jam latihan? Masih. Belum lagi tengah nak isi. Okey. Terima kasih semua. Saya rasa semua dah isi link ya.